yang soleh dan solehah. Bagi orang yang tak berumur lagi, macam itulah dia kena berdoa banyak-banyak dan patut usaha cari orang-orang yang soleh solehah. Yang kedua, banyak berdoa supaya dapat anak-anak yang baik dan yang soleh. Yang ketiga, sujud syukur kepada Allah setelah mengetahui dia sudah akan menjadi bapa dan isteri itu sudah pun mengandung anak duduk dalam perut dia. Kena sujud banyak kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, bakal ibu bapa mesti jaga amal ibadat dengan sempurna dan berakhlak mulia. Bukan saja waktu bining di tengah perut besar saja tak, tapi orang nak jadi mak, nak jadi pak ni, dia kena jaga molek-molek akhlak dia. Dengan sebab anak-anak akan turut, akan ikut akhlak ibu bapa, perangai ibu bapa macam mana, maka macam itulah anak-anak akan ikut. Setelah lahir anak pula, bapa hendaklah azan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kirinya. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi pernah diamal oleh Nabi SAW ketika Nabi mula boleh cucu yang bernamanya Hasan. Mengulik dengan baca Quran. Jadi kita ulik anak-anak kita baca Quran walaupun sepandak-pandak ayat ataupun mana-mana ayat yang kita ingat, ataupun kita sebut la ilaha illallah ataupun Muhammadur Rasulullah, sebutlah ikut. Ni nak ayat katanya duk ajar bela-bela anak kita waktu dia duduk atas dukung. Yang kena sentiasa memeluk anak-anak dan cium mereka. Ni perlu juga anak kita walaupun besar dah pun kita kena cium sokmo dia. Dakak sokmo. Nah, selain daripada laki, suami, isteri, nah, kena peluk sokmo. Kita dakak ni dah. Bini dakak tok laki dakak bini yang akan timbulnya mesra di dalam perasaan. Kalau kita tengok sekali nampak pasal menyapu, dak hak sebenarnya dakak ni dia timbul apa pun dalam perasaan kita. Nah, apatah lagi budak kecil, budak besar, dia kita pergi dia dakak, dia siung dia, alhamdulillah. Sejak daripada kecil sampai ke besar pun kita boleh ajarlah di dalam rumah tangga kita pasal itu. Yang ketujuh, sentiasa sebut bahawa ibu dan bapa kasih kepada anak-anak. Jadi mak pak ni kena sebut sama. Bukan saja dia tunjuk katanya dia kasih, tapi dia kena sebut royak. Mak kasih kepada anak ni, misalnya anak dia nama Abdullah ke Zainab, kena sebut nama. Royak semua kata mak pak kasih kepada dia. Yang ke-8, hidupkanlah doa dan baca bismillah dalam semua urusan rumah tangga. Dalam rumah kita kalaulah boleh, kita tepek doa. Doa masuk jamai, tubik jamai, masuk rumah, tubik rumah. Nah, doa suluh cuming, doa pakai ye. Jadi penuh dengan doa-doa dalam rumah tangga kita. Nak masuk rumah kena wisalah. Lepas tu kalau lah payah sangat doa setengah-setengah raya-raya atau ustaz payah nak ambil nak baca doa, nak mengapa tengah baca bismillah. Tu orang-orang tino nak siai bismillahirrahmanirrahim. Nak nanuk bismillahirrahmanirrahim. Nak lipat kain bismillahirrahmanirrahim. Nak gosok kain bismillahirrahmanirrahim. Ajar semua we lekat di mulut bismillahirrahmanirrahim. Barulah ia akan berkat dalam kehidupan kita. Yang ke-9, atur semua kelengkapan rumah supaya anak-anak menjadi tabiat suka kepada peraturan. Jadi kalaulah mak pak pasal teratur dalam rumah, letak barang pun molek, atur pun molek, ambil guna gapo-gapo, bos sudah guna siap, hal klik tak sedia. Tak tepat sedia. Anak-anak pun dah kita ajar pasal itu, dia akan lekat jadi orang rabiah, puitnai. Dia duduk di mak pak, duduk diajar.
Jangan kita harap katanya tak apalah di sekolah cikgu dia, guru dia duk mengajar dah. Kita di rumah tak ada kena ajar. Dak. Hak sebenarnya kita mak pak ni lebih daripada guru lagi. Walaupun guru dia duk mengajar wik catu wik cani tapi ilmu taksa ciwik tu duduk di mak pak sendiri nak taitok kepada anak-anak dia. Minta maaf dah kalau sekiranya mak pak pasal selera. Rumah tangga selera duduk rata gotu gani. Anak kita bakte dia duduk tengok semua mak pak dia buat pasal itu. Dia lekat tabiat bab besar apa lebih kurang. Dia duduk tengok mak pak dia pasal itu. Sebab tu dalam rumah tangga kita kena jadi teratur. Yang ke-10, baca buku kepada anak-anak sebelum tidur. Hak ni anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil kalau lah boleh ambil buku-buku agama kita baca ke dia. Belum pada nak tidur tu ajar satu ayat Quran, satu hadis ataupun ambil lah buku-buku hak molek. Lah ni banyak nak bincangkan Islam duk tulis-tulis buku dah. Cuba kita ni jadi ilmu pengetahuan yang kita bagi kepada anak kita pun walaupun 5 minit 10 minit belum pada dia nak tidur. Alhamdulillah, jangan duk ajar pasal anak kita tidur depan teratak. Kita pun jenera depan teratak, depan lakon. Allah. Inilah rumah tangga orang Islam kita pada hari ni yang bala bencana duk masuk sampai ke setiap buah rumah macam itulah lebih kurang. Kita tak sedar katanya benda tu jadi bala. Kita duk faham katanya bala-bala pasal bah besar, angin kuat, timur kan ni. Tapi hak sebenar bala kecil-kecil duk masuk dalam perasaan kita, bini kita, anak-anak kita duk jadi benda tak molek. Tabiat tak molek. Ni dah. Lepas tu lagi. Kalau boleh tak letak anak-anak di atas riba. Ketika kita baca surat ke dia, tunjuk sosok ni saya baca daripada buku-buku surat belakang. Dia ayat katanya nak buat macam mana nak jadi anak kita cerdik, bijak, pandai baca surat sejak daripada kecil. Duduk di mokpok. Mokpok ambil surat baca, tok dia atas riba, tunjuk sosok. Supaya kita nak ajar baca Quran juga. Lah ni ada surat Iqra, surat qiraati. Anak kita hak tak nampak katanya dia pandai dah. Tengok pandai sebut. Kita tok di atas riba, kita baca tu baca ke dia sikit-sikit insya-Allah dengan kita dak asuh latih semua tapi kita kena wi masa ke dia. Bagi ibu bapa yang tak ada masa payah nak pergi buat benda ni. Tapi kita tong au cai sai. Dule au cai sai anak-anak kita adalah lebih molek daripada kita dak wi orang lain asuh. Inilah berhajat kepada ibu bapa pandai dalam atur dalam rumah tangga. Yang kedua belah berjabat salam dan kucuk tangan setiap kali ketika keluar dari rumah dan hantar balik dari sekolah. Ni anak-anak kita duduk di sekolah lagi tak? Ajarlah pasal itu. Tok laki dengan bini kena ajar juga. Dan latih semua bini bila jabat salam dengan tok lelaki kucuk tangan tok lelaki. Ya goliknya jarang nak buat macam tu. Dah tekan hari menikah mula-mula jabat salam pak kucuk nak tunjuk katanya kita ni jadi dah ni laki bini. Tapi baru lepas pada tu bini jarang sangat nak jabat salam dengan tok lelaki kucuk tangan tok lelaki. Kalau lah boleh buat macam tu alhamdulillah. Dalam rumah tangga kita akan mesra. Anak-anak kita pun kita didik, insya-Allah dia tak keras sangat. Lagu itulah lebih molek. Yang ketiga belah lebih baik ibu membuat contoh di hadapan anak-anak ketika berjabat tangan dengan suami, dengan bapa. Ni contoh daripada mak. Bila dia buat apa-apa dah buat depan anak hak molek-molek. Dia galiknya perbuatan tu hak penting dalam rumah tangga kita. Pertikam anak kita dia galiknya dia turut gapo mak pak buat. Kalau mak pak buat dah, kalau nak ambil kain kuih dengan kaki, nanti tengok anak kita sikit lagi pun jalan kuih dengan kaki. Buka kipas angin dengan kaki. Jalan. Anak kita apa kita suruh buka kipas angin start, ya kita tekan dengan kaki,
Ni contoh daripada mak pak ni, dia lebih kesal, tak ada kena hurai ke anak. Tak ada kena royak so. Dia tengok pak, dia turut selalu dah. Ni pakak-pakak sedarlah katanya yang kita buat akan masuk dalam jiwa orang yang duduk dalam rumah tangga kita. Nah, yang ke-14, perhati kelakuan anak-anak sejak kecil dan periksa bilik dia, beg dia, barang hak dia letak. Sebab apa tu? Dia kadang-kadang budak lah ni dia cepat pada orang tua lagi. Boleh jadi dia fikir katanya orang tua dia, mak pak dia ni dia berasa tak ada hamba. Nah, dia berasa kata dia cepat, dia bijak, dia pandai. Tapi hak sebenarnya orang tua lah ni bijak belaka. Tahu katanya anak dia pertikam pasal biang ben ke, lobe ke ada apa-apa. Sebab kita daripada anak kita tahu perangai anak kita. Sebab tu berhajat kepada kita ni usaha dah, kalau lah boleh, walaupun anak kita besar dah pun duk ngaji madhyum ke ngaji mahawid hialai pun, kita kena rapat dengan anak kita, kena tanya dia kecek bobe jadi pakatik. Kita kecek dengan anak, bukan katanya bon nak kecek sekali kena tangkan, kena ajak dia mari duduk depan kita. Tak. Anak kita ni duduk depan semua. Cara dia kecek dengan kita kecek tu, anak faham katanya pak nak kecek gapo, mak nak kecek gapo bang. Dan anak kecek depan anak pun, mak pak tahu katanya nam siang lagu ni kecek betul ke kecek ada pasal nak susuk gapo kepada mak pak. Ni berhajat kepada kita ni usaha jadi sokmo dengan anak kita, dengan semacik dalam keluarga kita molek. Sebab itulah dalam Islam dia ajar ni suruh makan sekali. Suruh makan dalam hidang sekali, duduk sekali, bismillah makan. Makan sekali, kecek bobe. Waktu makan suruh kecek, bukan suruh duduk dia dak. Ya galiknya orang yang tak faham, dia makan pak, dia. Jangan duduk kecek. Makan wis sudah baru kecek. Hak sebenarnya Nabi ajar suruh kecek. Ajar suruh kecek. Kecek dalam hidang makan ni dia akan timbul apa ni orang panggil lag plianความคิดเห็น. Jangan duk mengupak kat orang lah. Nah, jangan duk kata huduh gotu jangan, tapi kita kecek jadi syarat, jadi prayoga dalam kehidupan kita. Yang ke-15, jadilah sebagai ayah, ibu, kawan dan penasihat kepada anak-anak. Ini perlu juga. Jangan jadi sebagai mak pak saja. Kita kena jadi ti periksa kepada anak kita. Lepas tu dalam satu botbat lagi kita sebagai saing anak kita. Jadi anak kita berasa katanya ada buku, ada masalah gapo-gapo. Ti pun pa mula-mulanya iaitu mak pak dia. Ya nak rakba, ya nak royak kepada mak pak, tapi goliknya nak royak ke saing. Ya pecah mula-mula pecah dengan saing. Dia rakbai royak habis reng naik cai dia lagu tu mak pak tak tahu. Mak pak ni nanti ke panha belakang hari. Nah, kita pun pelian comai nak buat macam mana nak jadi anak kita tu kan dengan kita royak gapo-gapo. Kita nak royak gapo ke dia pun royak. Jangan jadi nampak pasal bon nak royak sepatah ke anak tu kena anak rumah hidup juruh depan. Tak. Nanti kita kena pesan dulu ke dia nanti. Nak royak sekarang ni, goni. Anak yang mula kriak dari hadapan banyak. Nah, kita jadi bau bang dalam rumah tangga kita, jadi sokmo-sokmo kita sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai saing, sebagai penasihat kepada anak-anak kita. Yang ke-16, buka buah fikiran dan buka dada. Buka dada arti di sini maknanya buka cara mikir. Nah, suka hendak berbicara dengan ibu bapa dalam sesuatu hal. Mak pak pun suka, anak pun suka. Janganlah kita jadi nampak baikkan sangat dengan anak. Orang ada baikkan dengan anak sejak kecil lagi dia baikkan. Anak buat gapo tak kena sikitnya pulah telinga sampai ke anak tu sakit.
Nah, cuba kita tergambar katanya ada orang yang lebih tua pada kita, lepas tu dia duduk hukum kita. Kita orang tua ni. Lepas tu bawa kita buat apa-apa tak kena pak tu, orang pulah telinga kita. Orang putih kita sakit, kita berasa lagu mana dengan orang tu. Tapi dengan sebab anak-anak ni dia tak ada tempat dah. Dia nak pergi tupai, dia nak pergi mitok. Kecuali dia kena duduk dengan mak pak dia. Sebab itulah orang tua dah bakai dengan anak-anak dah. Nanti tengok anak besar sikit lagi dia benci ke mak pak. Dia rasa malas duduk dengan mak pak. Yang mula nak pergi cari sains, dia nak pergi duduk rumah suku, sewa suku. Dia tak ingat dah kepada mak pak dia. Sebab apa? Mak pak dia hot ride dah. Teruk doa buat kepada anak-anak. Sebaliknya kalau sekiranya lemah lemuk, anak buat apa-apa tak kena sikit, hak boleh maaf, kita maaf. Hak siapa ke kena godeh, janganlah godeh siapa teruk doa. Royak dulu, kecek dengan mulut, jadi sera lebih daripada kita pukul dia, kita loma dengan tangan kita. Semua kekasaran tidak akan berjaya. Tetapi yang berjaya adalah dengan mulut, dengan kecek, dengan lemah lembut. InsyaAllah dia akan patuh manusia kalau sekiranya kita guna lemah lembut dalam kehidupan dia. Yang ke-17, biasakan dengan anak-anak supaya mereka suka hendak berbicara dengan ibu bapa dalam semua. Ini ayat dasar ni dah. Yang ke-18, berilah semangat supaya mereka selalu berfikir jauh. Ini kita kena jadi semangat semua ke anak. Royak semua. Anak cerdik, anak pandai, anak bijak. Oh, payah lah nak cari budak supaya ni. Ni nak kita puji anak kita, belalah pong-pong sikit sebanyak pun jadi semangat ke dia. Bila dia nak buat apa-apa dah, kita jangan duduk kerak potong harapan dia supaya setengah-setengah wah orang tua zaman dulu lah. Nah, dia kata ke anak-anak tino dia, mung kalau ngaji tinggi setakat mana pun tak lepas pergi dengan dapur ya. Itu orang panggil kerak semangat anak-anak. Anak tino sepatutnya boleh ngaji tinggi, tapi mak pak tu jadi tak ngaji doa, dia kata pak pasal itu, anak pun rasa aku dah ngaji tinggi pun sekat ni ya. Tak lepas pergi dengan dapur, dengan dukung anak. Nah, walaupun kita nampak katanya masa depan anak kita tu nak jadi pasal mana, tapi jangan duk kerak semangat dia masa depan. Saya faham katanya tiap-tiap orang jadi ibu dan bapa nak wi anak dia lebih pada dia. Kalaulah mak pak cuk pernyateri, dia tak sih dah anak dia cuk pernyateri. Sekurang-kurangnya cuk pernyateri sama dengan mak, sama dengan pak. Tapi naknya anak dia cuk pernyato pernyai. Kalau boleh. Tapi semua tu duduk ditakdir Allah Taala belaka. Allah Taala tanda siap belaka dah. Dalam kehidupan setiap orang, walaupun mak pak bijak tapi anak kadang-kadang kurang bijak supaya mak pak belana. Tak sapa supaya mak pak dia sapa belana. Tapi goliknya lagu itulah harapan daripada ibu dan bapa nak jadi anak dia maju dan lebih segala-gala dalam kehidupan. Yang ke-19, puji anak-anak. Tak katanya dia pandai, dia bijak, tapi jangan puji doa. Kalau anak kita bijak sungguh pun alhamdulillah kita puji sekadar dalam rumah kita lah. Jangan duk siapa kau pakai duk apa ni jumpa dengan orang kita puji anak kita duk royak ke orang kata hak tu nampak katanya word doa. Nah, anak kita bijak jadi orang tahu melalui pasal bukan dengan mulut kita. Tapi orang tahu, oh anak demo bijak dia. Tak seka ni anak demo ni. Ngasak boleh nombor 1 apa ni boleh masuk Mahawitialai. Pasal payah nak masuk Mahawitialai itu. Anak demo boleh alhamdulillah syukur. Kita pun syukur kepada Allah Taala. Tapi jangan siapa kau duk jajar supaya anak we tahu kata anak kita ni bijak, cerdik, pandai. Hak tu kita hanya jadi dalam keluarga kita kecil-kecil sudahlah. Orang nak tahu banyak tak saya tahu tu. Wallahu alam hak tu nak kita jangan duk jadi pucuk kita pasal nak buka doa. Lepas tu masa ada sikit lagi dah. Saya potong lebih kurang pergi kepada perkara yang mesti dijauhi dari anak-anak. Ia ada 15 perkara apa tu? Saya baca cepat-cepat ada. Mesti jauh benda ni daripada anak-anak kita. Kelakuan kita dengan dalam keluarga. Yang pertama sekali jangan memaki.
Jangan sebut perkataan kesak-kesak ni maknanya kasar kasar, nyapung, kata huduh-huduh, menyupoh. Tu tak molek kita kata ke anak kita. Walaupun dia tak berjuruh sungguh pun jangan kita kata huduh-huduh. Yang kedua, jangan bercakap bohong di depan anak. Jangan ajar dia kecek bohong. Ya ada juga setengah-setengah orang ajar anak kecek bohong. Kalau ada orang tu masuk rumah kita royak. Royak kata ayah tak ada rumah. Anak kita pun ya royak. Ayah tak ada rumah. Padahal orang yang duduk terasak tu dia dengar. Dia dengar katanya ayah dia besar, suruh anak kecek katanya ayah tak ada rumah. Kadang-kadang pergi kampung ni duduk buat sosokara. Ingat molek katanya kesal tu dia masuk dalam jiwa anak-anak kita. Yang ketiga, jangan bercakap telo dengan anak. Tak, walaupun anak tu kecil. Kita kena sebut we betul selalu. Kalau susu pun susu, jangan sebut cucu. Ada manja dengan anak dah sampai ke susu tu jadi cucu. Tak sah. Sebut we betul selalu. Sejak daripada kecil barulah anak kita ya tak tela kecek. Yang keempat, jangan tapa. Jangan memukul berlebih-lebihan. Kata anak ambil bodoh, ambil rota, puyuk sampai belo pecah darah hak tu tak molek. Jangan gocoh, jangan sepak, jangan tolak. Benda-benda pasal ini ni kesal dah. Kita ingat walaupun kita mau banyak orang-orang tua belakang ni. Ingat ada orang-orang tua kita buat gapo ke kita dulu. Ingat siapakah hari ni kalau lah kita biasa kena godel ke orang tua, siapakah kita umur 50, 60 pun kalau orang tanya biasa tak kena godel ke orang tua dulu. Duk ingat siapakah Allah ni. Salah gapo sebab gapo, duk ingat lagi boleh duk royak. Hak molek tu molek tapi kesal tak molek dah. Duk ingat duk mai dalam hati. Allah buat nak marah ke mak pak. Kadang-kadang dia buat ataupun dia pergi godel kita dengan sebab tak ada sebab gapo. Nah, yang kelima, jangan ugut dengan benda tajam, benda bahaya. Ada pisau nantilah aku tikam. Nah, aku katakmu. Jangan. Benda-benda tak molek. Jangan buat dosa sehingga anak sentiasa melihat ibu bapa membuat dosa sudah pun menjadi perkara biasa. Yang ketujuh, jangan bawa anak-anak ke tempat maksiat. Yang ke-8, jangan banyak mengepek jika mereka bersalah ataupun malah silap. Jangan banyak mengepek, tapi kita sebut royak sikit-sikit tu. Jadi tu setengah-setengah orang mengepek seje. Allah tak habis wah kata ke anak-anak. Bosan dengan. Yang ke-9, jangan mematah semangat mereka untuk maju di masa depan. Yang ke-10, jangan berbalah di hadapan anak-anak. Yang ke-11, jangan berbelah bahagi kasih sayang di antara anak-anak. Kalau kita ada anak banyak orang, jangan nampak katanya kita sayang hak tu beci hak ni. Ya, anak kita sayang belaka. Lepas tu yang ke-12, jangan menunjuk ketidakadilan di antara anak lelaki dan perempuan. Saya anak tino lebih pada anak jantan ataupun saya anak jantan lebih pada anak tino, anak semua anak dia. Dia berasa selalu katanya dia mak pak lam iang. Dia berasa noicai. Dia berasa katanya mak pak dia tak ada dalam kasih saya. Bapa hak kakak wi, hak adik tak wi. Ada beli baju, beli gapo hak tu hak ni jadi milih dah. Yang ke-13, jangan terlalu menurut hati anak sehingga tidak boleh dikawal. Ni orang panggil telajak lah. Wih doa, duit banyak, gapo banyak, wih kan anak. Nanti tengok kesal yang tak molek sikit lagi akan naik ke atas perasaan anak dalam hidup anak. Yang ke-14, wang duit mesti dikawal dengan baik. Jangan sampai terlalu mewah dalam makan ni, minum ni, pakai berjalan-jalan dan berkawan. Akhir sekali, jangan guna kuku besi dengan anak. Kuku besi maknanya padatkan. Dan istilah bahasa Melayu bukan kuku ni jadi besi, tapi maksudnya jadi doa langsung dengan anak-anak, paksa ni. Jadi tunjuk doa kepada anak sampai ke anak nak sedangความคิดเห็น pun tak boleh. Nak kecek dengan mak pak pun tak boleh. Kena turut semata-mata. Ni orang panggil guna padatkan, diktator. Nah, lepas tu gunalah, tetapi gunalah semangat dan lemah lembut dengan mereka. Inilah lebih kurang pengajian kita sebelum daripada kita nak tunaikan solat Jumaat pada hari ini.
Semoga dengan kebaikan ni akan menjadi kesan yang baik dalam kehidupan kita buat selama-lamanya. Dan kita nak tengok kemajuan anak-anak kita lebih daripada apa yang kita lihat pada masa sekarang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu